kita perlu menggunakan leader untuk situasi-situasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hampa yang masuk ke tajuk kita hari ini. Untuk pemula-mula mungkin hampa bingung sikit apabila kadang-kadang orang post kat Facebook, orang tulis, orang bagi tahu mainline, tiba-tiba ada satu part dia panggil leader. Kalau hampa nak tahu, aku antara orang yang lambat tahu tentang leader. So yang aku tahu dulu tali yang kita pakai dekat spool, kita panggil mainline tu kan, dulu itu dia sebenarnya itu je. Rupanya ada lagi satu benda kat belah depan dia panggil leader. So apa tu kegunaan leader? Nanti kita akan rungkai satu persatu. Mainline ada tali utama yang duduk dekat spool tu disambung dengan satu tali di bahagian hadapan. Kemudian barulah diikat ke gewang ataupun nampak dia terlibat dengan 3 part kat sini kan. Satu mainline, tali utama yang pada spool, tali yang disambung 2 part, dan lagi satu umpan, mana 3 part. So ada 3 part yang terlibat dekat sini. Yang dikatakan leader tu sebenarnya adalah tali nombor 2. Okey, kebiasaannya leader ni dia tak sependek mana, tetapi dia akan mencecah kepanjangan yang gila-gila. Kebiasaannya dia adalah orang kata 6 cm ke atas. Tapi untuk orang pemancing laut dalam yang mungkin mancing yang heavy punya tu, dia yang laut kan, dia akan menggunakan leader yang cukup panjang lah. Secara jujur orang kata aku memang antara orang yang lambat mengetahui tentang leader. Sampailah satu kejadian yang mana kalau hampa tengok dalam video-video aku sebelum ni, aku ada test Asian Gewang Sabaidi Propeller Frog. Okay, actually aku beli benda tu 2 biji dan harga dia 30 lebih sekong. So 2 dekat-dekat RM70. Yang first kali tu tak silap aku berjaya bawa naik Toman dengan Sabaidi Propeller Frog tu. Second aku bawa naik bujuk, dan nombor 3 amat mengecewakan sebab tali mainline aku, tali benang yang aku guna tu putus, dan yang kali keempat juga putus. Dari situ baru aku belajar lah apa benda tak kena sebenarnya dengan tali. Sedangkan orang kata tali tu yang aku guna waktu tu tak silap aku baru 2 kali turun mancing lah kan. Dia antara tali yang ada brand juga. Rupa-rupanya di situ kita jumpa bahawa leader amat-amatlah penting untuk membantu kita menaikkan ikan. Okey, leader biasanya kita guna pakai 2 benda. Yang pertama tali monoline. Tali monoline ni kalau bahasa kampung dia, kita lebih dikenali sebagai tali rangsi. Tali yang aku pegang ni adalah tali rangsi kan. Dan nombor 2, orang pakai berbeza teknologi moden dah sampai ni semua, orang banyak menggunakan tali fluorokarbon. Okey, tali fluorokarbon ni contoh tali fluorokarbon. Nak kata ada beza dia memang ada beza. Which is tali tangsi kita tengok dia agak kasak pada pandangan mata, tapi untuk tali fluorokarbon dia agak orang kata lembut dipegang dan soft sikit lah. Yang mana satu sesuai untuk dia jadikan leader, yang ni part yang ni susah kita nak jawab sebab bergantung kepada individu itu sendiri lah. Dia ni orang akan double up dia punya kekuatan berbanding dengan tali utama ataupun mainline ni. Contoh mainline ni pakai 10 lb. Okey, untuk leader kebiasaannya kita akan buat dia jadi 15 lb ataupun 20 lb ataupun lebih lagi. So point dia kat sini, leader adalah mempunyai kekuatan lebih daripada mainline. Apa kelebihan menggunakan
dua jenis tali ni. So hari ni aku rasa kita just light saja sembang, sebab kita tak mau sembang dalam yang jauh-jauh sangat, sebab nanti jadi video ni jadi panjang. Monoline kebiasaannya sifat dia lebih anjal. Anjal ni maksud dia okey, dia macam tali monoline, dia macam ada spring sikit berbanding dengan tali fluorocarbon. Okey, untuk tali fluorocarbon dia lebih, kita katakan hampir matilah, dia tidak ada keanjalan. Kemudian setengah orang cakap guna monoline lagi bagus sebab dia kurang nampak dalam ayak, tali tangsi, ataupun monoline tak bagus, guna fluorocarbon bagus. Fluorocarbon dicipta tak nampak dalam ayak. Ada setengah-setengah company dia claim dia punya tali invisible underwater, kurang nampak tau. Okay, kalau tak nampak jadi macam pelik lah kan, tali tu tak nampak langsung. Apa membezakan dua ni, tali monoline dengan fluorocarbon? Satu je, yang ni murah, yang ni mahal. Dan pada aku, siapa yang mancing menggunakan tali benang, hampa kena pakai leader. Sebab satu je, benang dia sifat dia tak tahan macam tali tangsi ataupun tali fluorocarbon ni. Dan siapa lagi yang kena pakai yang ni? Pada aku, untuk orang yang mancing menggunakan teknik casting lah. Sebab teknik casting ni apabila kita buat lontaran tu tak 100% kita akan tepat ke sasaran lah. Aku cerita pasal aku sendiri lah. Kadang-kadang kita terlajak sikit ke daratan ataupun terkurang sikit, tali-tali mainline ni dia akan orang kata apa, bertembung dengan batu-batu, pokok-pokok berduri, ataupun anting-anting kayu, pelepah-pelepah sawit dan sebagainya. So apabila tali mainline ini, tali benang ni kita panggil dihantar selalu ke tempat-tempat yang macam tu, sedikit demi sedikit dia akan mengurangkan kekuatan dia. So kalau hampa perasan, kadang-kadang apabila kita turun mungkin 5-6 kali casting, dekat bahagian hadapan sekali kita boleh katakan dalam panjang tu lebih kurang 30 ke 40 cm tu, kita akan tengok tali kita macam berbulu-bulu sikit tu kan. Untuk tali tangsi ataupun tali fluorocarbon ni dia memang lasak sikit lah. So kalau kita ambil, kita letak dekat kayu ke, kita gesek pun dia susah sikit nak cedera. Siapa lagi yang kena pakai tali leader ni? Untuk orang yang mungkin hampa sendiri tahu ke jenis ikan yang hampa target. So kalau ikan tu punya gigi yang tajam, yang mungkin memberi kesan dekat hampa punya tali benang ni, so hampa kena pakai leader. Normal fishing macam aku dulu duduk mancing puyuh, mancing tilapia ataupun keli yang biasa, just pada satu kawasan yang kita panggil dia tak heavy kawasan tu, just kita lempar tali benang pun pada aku tak ada masalah lah. Sebab ikan-ikan ni dia punya kekuatan untuk dia melawan pun kurang, dan gigi dia pun tak setajam orang panggil gigi ikan pemangsa yang jenis predator ni lah. Ok, baik, siapa lagi yang kena pakai leader? Untuk orang yang sayangkan umpan dia macam aku. So aku tak sanggup, bayang lah, sebab umpan ni mahal, kita tak pakai leader, risiko untuk putus berlawan dengan ikan tu amatlah tinggi lah. Okay. Macam mana pula dengan cara kita nak ikat leader ni, mainline, leader ke mainline ni? Dia sebenarnya ada beberapa ikatan yang biasa pemancing pakai lah. Tapi pada aku apa ikatlah kat mana pun, asalkan dia kuat, dia tak tercabut, kemudian dia tak berapa mengganggu sangat. Apabila ikatan hampa tu keluar daripada peringkat batang pancing hampa tu, still hampa boleh pakai. So, macam aku lebih suka menggunakan, tak silap aku, Albright knot lah kot. Kalau silap hampa betul kan. Sebab apa guna Albright knot? Dia lagi tahan daripada knot-knot yang lain. Tak ada pun sebenarnya.
sebab ikatan tu pada aku yang paling mudah. Lagi aku tunjukkan hampa macam mana cara nak ikat leader ni dengan cara ikatan yang aku buat. Tak siapa-siapa pun boleh buat berbanding dengan FG knot yang kita tengok dia terlampau teknikal sangat. Apa yang diperlukan, satu tali leader, sama ada tali tangsi monoline tu kan ataupun fluorocarbon. Tali leader tu kita ambil dan kita kena buat bentuk bulatan sikit. Contoh bulatan dia macam ni kan, kita ambil ni, nampak, kita belit dia jadi macam tu, bentuknya jadi macam tu. Tali utama hampa, tali mainline hampa ni yang dekat spool tu, just masukkan dia di bahagian bawah, bukan bahagian atas, bahagian bawah, dan kita tarik dia. Kalau boleh daripada sini, daripada kuku ni kan, kalau boleh biar dia panjang lebih kurang 10 cm ke macam tu. Ok, alright. Dan pastikan tali mainline ni tegang, jangan kendor lah, sebab tegang ni kita perlukan untuk mengemaskan lagi ikatan tu nanti. Alright, so kita ambil tali yang tadi ni yang kita dah buat tu, kita ambil ni, masuk bahagian bawah tangan ni, masuk bahagian bawah, ambil tali ni, jangan lepas make sure yang ni pegang kepit kuat-kuat. Ambil tali ni, tangan ni bahagian bawah, ambil tali yang terkeluar tu, kemudian buat bulatan di bahagian bulat tu. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
5, 6, 7. Contohlah 7 kali. Okey. Bila dah habis 7 kali ni, ambil tali ni, yang tali mainline ni, masukkan ke dalam lubang. Kan ni dia punya bahagian tu masuk dalam lubang, bahagian atas masuk dalam lubang, biar dia jadi macam tu. Alright. Bila dah jadi macam tu, apa yang kita kena buat, pegang kedua-dua tali ni, tali lebihan dengan tali utama ni sekali, tali leader yang lebih ni tadi dengan tali utama pun sekali. Okey. Kemudian just tarik kedua-duanya serentak. Kita tengok simpulan kita tadi akan melekat lah. Tarik perlahan. So kita tengok dia dah melekat kat situ. Alright. Jadi ini simpulan yang kita nak. Untuk kemaskan lagi tadi, just tarik tali yang lebih yang kita buat tadi, tarik dia. Okey, kemudian tarik tali lebih leader ni tadi. Okey. So kita akan tengok kedua-dua simpulan tadi dah bercantum, dia jadi rapat. Pegang kedua-dua ni, hold, tariklah sekuat hati supaya dia kuat. Okey, alright. Periksa balik satu persatu tali yang kita buat tu. Alright. So jadilah simpulan yang kita nak tu. Tali yang lebih ni tadi just potong bagi cantik. Make sure jangan terpotong tali yang kita simpul tu lah. Okey. Alright. Kita dah potong dan juga potong tali leader yang lebih tadi tu. Alright. So dua tali ni kita tak mau, jadilah simpulan yang kita nak tu. Okey. So aku rasa itu saja video yang aku ada, perkongsian yang aku ada pada kali ini. Harap video ni dapat membantu hampa. Pada orang lama, kalau aku tak betul, kalau aku ada silap, tolong komen bagi tahu. Okey, jumpa lagi geng. Sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.